Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Muka surat 15. Imran rahimahullahu ta'ala berkata, mengatakan bahawa dia melihat Uthman radhiyallahu anhu berwuduk dengan membasuh tangannya 3 kali, berkomor-komor dan kemudian menghirup air ke dalam hidung dan menghembusnya keluar, dan membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh lengan tak kanannya hingga ke siku 3 kali, kemudian membasuh lengan kiri hingga ke siku 3 kali, menyapu hujung kepalanya 3 kali, membasuh kaki kanannya 3 kali, kemudian membasuh kaki kiri 3 kali, lalu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk sama seperti yang aku lakukan ini. Kemudian baginda bersabda, sesiapa berwuduk seperti wudukku ini dan kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk tanpa memikirkan dunia ini, maka dosa-dosanya yang lalu diampunkan. Mana cari tak jumpa orang ni? Baik, kita patah balik kepada yang kita bincangkan tak saat. Pertama sekali dia kata, Imran radhiyallahu anhu mengatakan bahawa dia melihat Uthman radhiyallahu anhu berwuduk dengan membasuh tangannya 3 kali. Bila kita nak berwuduk, kita disunatkan baca bismillah, rajin lagi baca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita basuh tangan 3 kali. Tangan 3 kali di sini iaitu tangan sehingga pergelangan tangan. Sunat basuh 3 kali. Nak basuh yang mana dulu? Kanan dulu ke kiri dulu? Dalam kitab-kitab fiqh kata, jangan basuh kanan dulu, jangan basuh kiri dulu. Basuh serentak, sekaligus kanan kiri. Yang kita basuh kanan dulu lepas tu kiri itu tangan sampai siku, kaki, itu kanan dulu baru kiri. Tapi kalau tangan sampai pergelangan tangan, jangan basuh kanan dulu lepas tu kiri, kurang bagus. Yang terbaik basuh serentak. Kita hanya boleh basuh kanan dulu baru kiri kalau kita pegang kolej, pegang sibuk, pegang jak, pegang botol sebelah, basuh sebelah. Tapi kalau kita basuh pakai yang kolah, kita basuh pakai yang paip, jangan basuh kanan dulu lepas tu kiri. Karena tangan sampai siku tidak digalakkan basuh kanan kiri, tangan sampai pergelangan tangan tak digalakkan kanan kiri, tetapi dituntut basuh serentak sekaligus. Dalam kitab-kitab fiqh sebut ada 3 tempat
yang mana bila kita basuh kita dituntut lakukan serentak ketika berwuduk. Yang pertama, tangan sampai pergelangan tangan. Yang kedua, telinga. Jangan basuh telinga kanan lu, lepas tu telinga kiri. Jangan, telinga serentak, dua-dua sekaligus. Kita basuh kanan lu kiri, kalau kiri belah tangan kiri kita pegang bekas, yang tu kita kanan lu, lepas tu kiri. Tapi kalau kita pakai ayat qolah, kita celup dua-dua tangan dalam qolah serentak sekaligus, sama-sama kanan dengan kiri. Telinga kanan dengan kiri sekaligus. Anggota yang ketiga, pipi. Pipi juga serentak. Jangan pipi kanan betul pipi kiri. Macam mana nak bagi jadi serentak pipi tu? Pakai dua belah tangan. Ini serentak. Yang tak serentak, pakai sebelah tangan. Pakai sebelah tangan, masa sapu pipi kiri, pipi kanan tak kena. Masa sapu pipi kanan, pipi kiri tak kena. Maka kita melakukan perkara yang kurang bagus. Yang paling baik, yang paling afdal, kita basuh serentak sekaligus dalam satu masa. Jadi tulis siap-siap tiga-tiga ni, lepas tu kita belajar buat. Satu, tangan sampai pergelangan tangan. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, pipi ketika basuh muka. Tiga anggota ni dituntut basuh sekaligus, sama-sama, kiri kanan serentak. Jangan basuh kanan dulu lepas tu kiri. Melainkan ketika tangan tak boleh guna dua-dua belah, baru kita basuh kanan dulu. Masa tangan kiri kita pegang botol, yang tu tak boleh basuh sedua belah, kita basuh kiri dulu. Tapi kalau boleh sekaligus, jangan basuh dua-dua belah tu dalam masa bergiliran, ataupun kanan dulu lepas tu kiri. Jadi kalau orang tanya hak kanan dulu lepas tu kiri tu basuh apa? Basuh tangan sampai siku, basuh kaki. Yang tu kanan dulu lepas tu kiri. Itu disebut dalam kitab-kitab fiqh sedemikian. Jadi yang pertama sekali dia sebut di sini, Sayyiduna Uthman radhiyallahu anhu berwuduk dengan membasuh tangannya, yakni tangan sampai pergelangan tangan 3 kali. Kalau basuh 4 kali jadi macam mana? Makruh. Walaupun kita basuh dengan air laut, Islam mengajar supaya kita tidak membazir. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Jangan kamu membazir, sesungguhnya membazir itu saudara syaitan. Ayat dalam suratul Isra. Jadi kalau kita basuh wuduk tu, kita basuh 4 kali, hak kali keempat dianggap membazir. Hukum dia makruh, pasal taklah banyak mana. Walaupun kita berwuduk dengan air laut, kata dalam hadis. Air laut bukan nak kurang. Air laut kita ambil selori pun tak habis. Tapi bila kita berwuduk dengan air laut, kita basuh kali keempat, maka yang keempat dianggap membazir. Kalau kita basuh kali pertama tu tak habis, umpamanya kita basuh muka, tak kena tak ni. Kita basuh kali kedua, kena. Kali kedua tu kira penyempurna yang pertama. Dibicarakan dalam kitab I'anatul Talibin, hasyiah kepada Fathul Mu'in. Jadi kita kena basuh tangan sampai pergelangan tangan itu serentak satu, basuh 3 kali. Sekali dengan 2 kali boleh juga, sekali kira sah dah. Cuma yang paling baik, yang paling sempurna 3 kali. Jangan basuh sekali, jangan basuh 2 kali, jangan basuh 4 kali. Kalau kita nak amalan yang paling sempurna, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna di rumah dia, kemudian dia pergi semayang di masjid ataupun surau dalam keadaan setelah sempurna berwuduk, maka setiap langkahnya itu mendapat pahala dan menggugurkan dosa.
kita langkah daripada rumah kita mai tempat sembahyang jemaah itu, Allah bagi pahala satu langkah satu pahala, satu langkah satu dosa gugur. Ada di kalangan sahabat dia langkah dekat-dekat dia Nabi dapat banyak langkah. Kalau kita naik kenderaan, ulama kata dikiaskan kepada langkah itu satu pusingan tayar. Tayar kereta, tayar motor, tayar gerek, satu pusingan tayar menggugurkan satu dosa, mengangkat satu pahala, menambah satu pahala, mengangkat darjat. Lagi banyak tayar pusing, lagi banyaklah pahala kita dapat. Tambah pergi Mekah naik kapal terbang, lagi banyak pahala, berjuta-juta tak tahu nak bilang. Kerana kita pergi ke tempat ibadat. Cuma dalam bab sembahyang jemaah disuruh wuduk dengan sempurna di rumah. Macam mana nak pergi sempurna di rumah? 3 kali. Dan saya sebut hari itu, wuduk ini bukan sahaja untuk sembahyang tu wajib, puasa untuk tawaf tu wajib, juga untuk amalan-amalan yang baik seperti nak ziarah kubur, ambil ya sembahyang. Seperti kita nak baca Quran, walaupun kita tak pegang Quran, kalau pegang kan wajib kena ada sembahyang, kena ambil sembahyang. Seperti kita nak i'tikaf dalam masjid, i'tikaf dalam masjid tak wajib ada ayat sembahyang. Kalau ada ayat sembahyang afdal, lebih bagus, sunat. Dalam kitab Al-Iqna', Bujairimi al-Iqna' ataupun Hasyarah Iqna' kepada Matan Abi Syuja' kata sunat berwuduk ketika beriktikaf. Dengan arti kalau tak ada wuduk iktikaf sah. Pasal apa yang iktikaf sah? Pasal iktikaf bukan nanti sejam tu, ada orang iktikaf seminggu 7 hari 7 malam. Mana boleh ada ayat sembahyang 7 hari 7 malam? Tidur betul ayat sembahyang tu. Jadi iktikaf dengan berwuduk lebih baik. Tak ada wuduk iktikaf sah. Jangan sampai kita masuk masjid kita tak niat iktikaf. Aku malas ambil ayat sembahyang, aku tak mau niat iktikaf, ayat sembahyang tak ada. Dak, ayat sembahyang tu penyempurna, lebih afdal. Tak ada ayat sembahyang pun iktikaf sah. Macam mengaji. Mengaji tak ada ayat sembahyang pun tak ada siapa kacau, orang pun tak tahu, tapi kita dengan Allah Taala bila kita mengaji dalam keadaan berwuduk lebih baik daripada tidak ada wuduk. Ini beza kita mengaji agama. Mengaji agama, hadis, tafsir, fiqh, tasawuf, guru kata dalam kitab ta'lim muta'allim kata sunat berwuduk sambil mengaji, sambil mengajak. Mengaji akademik cikgu tak abang. Cikgu kata ni nak mengaji matematik, sains, geografi, pergi ambil ayat sembahyang tak siap. Afdal ada ayat sembahyang ketika mengaji geografi. Cikgu pun tak ada ayat sembahyang kadang-kadang. Macam mana nak suruh anak murid ambil ayat sembahyang? Dia kalau mengaji agama, ambil ayat sembahyang. Baca pula dalam kitab-kitab tasawuf, dia suruh ambil ayat sembahyang 24 jam. Sunat berada dalam keadaan berwuduk sepanjang masa. Imam Abdullah Al-Haddad sebut dalam kitab dia, sunat berwuduk sepanjang masa. Tu tak payah kita. Nak sembahyang ambil sembahyang, nak sembahyang nak tidur tu pun teruk lah. Sunat tidur dalam keadaan berwuduk. Kita tidur wuduk tak wuduk, stand naik atas tilam lena tu. Tu mimpi tak ketahuan. Orang mimpi elok-elok, kita mimpi tak ketahuan. Tidur tu dah ayat sembahyang. Mimpi. Ada seorang ulama nama Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi rahimahullahu ta'ala, ulama besar di tanah suci Mekah di zamannya. Baru mati 20 tahun lepas. Dia duduk di Mekah, mengajar di Mekah. Keturunan Rasulullah Al-Hasani. Sampai orang buat syair, Sidi Muhammad Amin Al-Qutbi Habibin Nabi. Mungkin dia meninggal dalam sekitar, dia hidup zaman 60-an, 50-an, 60-an. Dia diziarahi oleh seorang ulama daripada Yaman, nama Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Habib Abdul Qadir pergi buat umrah, pergi ziarah dia, duduk di Mekah. Syed Muhammad Amin Al-Qutbi ni tegur dah. Hang awak tak main ziarah aku cari hang lama. Pesan kat orang nak jumpa dengan hang ni baru hang main lama, aku tunggu. Aku yang nak jumpa hang sangat-sangat ni.
Aku mimpi jumpa Rasulullah. Aku tanya satu masalah, aku tak tahu. Rasulullah kata, pi cari jawapan hak kamu nak tanya ni kepada Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Rasulullah pesan suruh pergi jumpa Habib Abdul Qadir. Qadir masih hidup. Tu yang aku mencari hang, aku tanya orang panggil nak jumpa. Pasal Rasulullah pesan kat aku suruh tanya kat hang. Soalan yang aku tak tahu jawapan. Jawab, aku pesan kat orang lama-lama nak jumpa hang ni baru mai. Tegur Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi kepada Habib Abdul Qadir As-Saqaf. Abdul Qadir jawab, saya yang saya mai jumpa Tuan Syekh ni pasal saya tengok dia pun mimpi juga. Saya tengok Nabi SAW tawaf keliling Kaabah. Yang tawaf sekali dengan Rasulullah tu ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, dan Tok Syekh ada sekali dengan mereka. 3 orang, 4 orang. Saya mai cari ni sebab saya mimpi tengok Tok Syekh duduk dengan Rasulullah. Tu cerita 2 orang tokoh masih hidup lagi, manaqib dia sudah disebut. Sifat-sifat mulia dia telah disebut. Ada satu kitab cerita Syekh Muhammad bin Al-Munkadir, Imam Muhammad Ibn Al-Munkadir. Dia buka kedai meniaga. Dia jual kain. Dia kata kat anak murid dia, kain ni ada 2 kumpulan. Kain ni harga 10 dirham. Kita katalah 10 ringgit. Hak ni selai 10 ringgit. Hak ni selai 5 ringgit. Hang kena jual elok-elok. Orang mai hang kena habang. Hak ni mahal pasal kain dia kualiti bagus sikit, 10 ringgit. Hak ni murah, kualiti dia kurang, 5 ringgit. Ni kumpulan belah kiri ni semua 5 ringgit, 5 ringgit, 5 ringgit. Yang ni semua 10, 10, 10. Sambil jual, habis jual, dia pun pergi kan ada satu kerja. Anak murid dia, pekerja dia tu silap mai seorang, dia pergi jual hak 5 ringgit dengan harga 10. Dia terlupa pesan, satu orang main beli, dia kata ni 10 ringgit. Dah 5 ringgit lah. Kau tu pergi main-main, dia main, dia tanya, mana hak selai duduk ni? Jual lah. Jual berapa? 10 ringgit. Lah bukan aku abang hang ni 5 ringgit lah, untuk jual 10 ringgit. Dia kata terlupa. Abang aku kawan beli tu lagu mana. Aku nak pergi cari dah. Dia ligan pergi cari. Selama dia cari lagi dia jumpa seorang Arabi, seorang Arab kampung yang beli. Dia kata, ni nak abang saya suruh pekerja saya jual, saya tinggal kedai Zat nak ada kerja. Suruh jual harga 5 ringgit satu. Hak ni 10. Dia silap pergi jual hak 5 ringgit dengan harga 10. Tu yang saya mai cari nak abang balik. Kawan tu kata, tak apa, saya reda. Walaupun dia jual dengan harga 10, sepatutnya 5, saya reda, saya halal lah 5 ringgit ni, saya nak kain ni juga. Walaupun begitu, saya setuju dengan harga tu. Jawab oleh penjual, aku tak akan, walaupun hang reda, aku tak reda. Aku tak mau benda yang berlaku pada diri aku, benda tak elok, benda murah jual mahal. Aku tak mau jual benda murah aku ke orang harga mahal. Hang reda tak apa, hang punya pasal, tapi tang aku tak reda. Aku tak mau jual benda 5 ringgit dengan harga 10 ringgit kepada orang. Karena kalau aku beli ke orang lain, aku tak mau orang jual kat aku lagu tu. Ni tinggi kelaku dia. Dia beramal dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kamu melainkan apabila dia sayang kepada saudara dia yang seagama apa yang dia sayang pada diri dia. Aku tak mau aku pergi beli barang harga 5 ringgit, orang jual kat aku 10, maka aku tak mau barang aku jual 5 ringgit aku jual kat orang 10. Lah aku bagi hang 3 pilihan. Pilihan pertama, hang bagi balik kat aku, ambil balik kat aku, bagi balik hang 5 ringgit, maka hang dapat dengan harga 5 ringgit.
Kalau hang nak benda dengan harga RM10 juga, bagi balik kain tu kat aku bagi kain harga RM10 kat hang. Kalau dua-dua tu hang tak mau, mai balik duit hang. Mai balik kain aku bagi balik duit hang RM5. 3 pilihan dia bagi. Pilihan pertama, oleh kerana hang bayar 10, hang suar balik kain RM5, aku bagi kain 10. Memang kain 10 ada sebelah kanan. Pilihan kedua, hang nak juga kain tu, tak mau kain lain, okey, hang kena ambil balik RM5 kat aku bagi balik. Pilihan ketiga, hang tak mau dua-dua tadi, mai balik kain, nah ambil duit hang pergi cari tang lain. Maka kawan tadi pun pilih pilihan kedua. Aku nak juga kain tu, aku suka dengan kain tu, mai tak apalah, mai balik RM5 kat aku. Aku beli juga dengan harga RM5, aku tak mau RM10. Kerana hang tak mau terima RM5, aku hang tak mau terima dengan harga RM10. Lepas tu bila dia buat lagu tu, dia pergi ke kampung ataupun masyarakat di situ, dia tanya, siapa tu kedai perangai berjurih mentera tu? Kita kalau beli RM5, jual RM5, orang bayar 10, mai 20 tak apa, bila bayar apa. Dia tak mau, duit orang dia tak mau. Dia jujur. Dia kata tu Muhammad Ibn al-Munkadir, seorang ulama besar di zaman ini yang duduk dalam tempat kami. Ulama dulu dia tak minta duit ke orang, menegah sendiri, cari duit sendiri. Tu Muhammad Ibn al-Munkadir. Jawab oleh lelaki tadi, dia kata, kami duduk di kampung, dengar nama dia lama tapi tak kenal. Kami bila ditimpa kemarau lama, nak doa minta Allah turunkan hujan, nak buat sembahyang istisqa, kami bertawassul dengan berkat Imam Muhammad bin Munkadir, dengan nama dia. Masa dia hidup, zaman dia terkenal nama dia, tapi orang kami tak kenal. Ni baru aku jumpa seorang manusia yang nama dia kami sebut lama dah, doa ya Allah dengan berkat si fulan bin si fulan, turunkan hujan kepada kami. Ni baru aku jumpa tuan dia. Masa dia hidup, orang dah puji nama dia, orang dah berdoa dengan berkat nama dia. Lepas mati pun sakat. Tu Imam Muhammad Ibn al-Munkadir. Ada lagi seorang ulama nama Thabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Dia ni anak murid kepada Imam Anas bin Malik ya. Dia tabi'in. Ketika dia bermusafir dengan jemaah dia, sampai tengah jalan dia mati. Mereka terpaksa mandikan mayat dia, kafan, semayang tengah jalan. Di perjalanan di padang pasir, nak bawa balik mayat pun jauh. Lepas tu mereka korek tanah kambuih. Habis kambuih, mereka berjalan beberapa jarak, mereka terfikir, tempat ni tempat jauh pada orang, takut di sini ada binatang buah. Saya pergi mai korek kubur dia, ambil mayat dia, makan mampu. Kawasan ni kawasan binatang buah banyak ni. Kita tak usah tanam itu, jom kita korek bawa balik pergi tanam tempat lain. Kawasan ni kawasan harimau lah apa semua ada ni. Ni harimau yang makan mayat dia mampu. Lepas bincang-bincang, tak apa, patah balik pergi kat kubur dia, buka bata penutup. Orang Arab ni dia tanam kubur, tanam orang mati, dia tak macam kita. Kita korek tanah, kambui balik. Mereka buat jenis bilik, pasal mereka korek tanah tak ada air. Kita korek tanah jadi telaga. Kalau kita pergi Mekah ni, Ma'la, dia korek siap-siap lubang-lubang kubur tu. Lepas tu dia tutup dengan bata. Dengan bata. Bila ada orang mati, dia angkat lah tu, tutup balik. Jadi macam bilik, macam masuk dalam bilik. Dia pun angkat bata, angkat tengok kawan mati tu duduk semayang dalam kubur dia, tutup kambuih, tinggal lari balik. Baru tanam zat matilah, tu nampak duduk semayang dalam kubur. Kambuih lari balik pergi cari keluarga dia, tanya anak dara dia, anak perempuan dia. Hampa cerita, pak hang mati kami kambuih dah, tapi kami terkejut tengok dia duduk semayang dalam kubur dia. Cuba cerita lagi apa amalan pak hang. Dia kata, pak aku ni amalan banyaklah, mayang puasa apa semua, baca Quran semua puasa. Cuma yang kami duk dengar tiap-tiap malam dia makit semayang tahajud, antara doa dia, ya Allah ya Tuhanku,
sekiranya engkau izin seseorang boleh semayang dalam kubur dia, boleh hidup balik ibadat dalam kubur dia, izinkan aku semayang dalam kubur aku, izinkan aku hidup dan ibadat dalam, kerana dia dapat kelazatan semayang. Dia rasa tak puas semayang di dunia, dia nak semayang dalam kubur. Cuma semayang di dunia ni satu tanggungjawab, satu taklif. Semayang dalam kubur itu satu taladzuzan, satu kelazatan, bukan satu kewajipan, bukan satu perkara sunat dah. Kerana dia dapat lazat semayang, siang malam duduk dalam semayang. Waktu lapang semayang, dia doa tengah malam, semayang tahajud, minta Allah izin dia nak semayang dalam kubur dia. Allah bagi karamah pada dia, semayang dalam kubur. Patut pun kami tengok-tengok kubur dia, kami cabut. Pasal dia pelik pada orang-orang lain, korek kubur tengok duduk tidur tengok. Dia korek kubur tengok duduk semayang. Cerita itu disebut dalam banyak kitab, karamah setelah mati yang Allah bagi kepada Imam Sabit Al-Bunani rahimahullah. Antaranya kitab Siyar A'lam Nubala karangan Imam Zahabi. Kitab tu setebal 28 jilid. Tu dia, banyak ni cerita alim ulama saja. Salah satu cerita Sabit Al-Bunani semayang dalam kubur dia. Itu karamah yang Allah bagi. Zaman Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ada seorang perempuan memandikan mayat seorang perempuan. Masa dia gosok paha perempuan itu, dia kata, berapa kali dah berzina ni perempuan ni. Tangan dia melekat di paha perempuan itu. Bila melekat, dia habang ke orang di luar, tangan aku lekat dekat orang mati, macam mana nak buat? Ada orang kata, mana boleh, biar lagu tu, orang mati nak kena tanam. Orang hidup tak boleh ikut orang mati, lah kita potong tangan hang, kerat tangan. Dia kata, aku tak mau. Tak mau kena hirih paha orang mati. Orang mati tak boleh ke? Orang mati kita tak boleh buat, tak ketahuan. Lepas tu tanya kau ni tak boleh jawab, tanya kau ni tak boleh jawab. Masa tu Imam Malik masih hidup, zaman Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ni fatwa dia bukan sahaja berdasarkan kepada ilmu dan kajian, tetapi berdasarkan kepada ilham yang Allah bagi ke dia. Imam Malik main, dia kata, hang tentu masa hang duk gosok paha dia, hang tuduh dia buat benda tak betul. Dia kata, betul, aku kata dia berzina, keluar pada mulut dia. Berarti hang tuduh zina, tuduh liwat tanpa ada 4 orang saksi, hang kena hukum qazaf, kena sebat 80 rotan. Ayat dalam surah An-Nur kata lagu tu, walladzina yarmuna al-muhsanatil ghafil, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang beriman, melakukan zina. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi lelaki yang adil, maka hendaklah disebat 80 rotan. Lalu Imam Malik suruh sebat. Tibai 80 rotan. Tibai sampai 79. Tangan dia masih melekat. Pukul ke 80, tercabut tangan dia daripada paha perempuan itu. Maka diteruskan mandi dan dikapan, disemayangkan. Ulama kata ini tanda si mati itu bukan orang biasa, dia wali Allah. Karamah dia wujud setelah dia mati, orang nampak. Maka orang mati ini, orang baik ini, setelah mati pun dia ada manfaat, dia ada kelebihan yang Allah bagi pada dia. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, ziyaratu quburis salihin mustahabbatun li ajli tabarruk wal i'tibar. Menziarahi kubur orang-orang bagus ni, hukum dia sunat untuk ambil berkat dan untuk ambil pengajaran. Orang biasa kita ziarah ambil pengajaran. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Nabi SAW bersabda, dulu aku larang kamu ziarah kubur, la ziarahlah kubur, kerana ia mengingati mati dan dia sebagai satu pengajaran. Kita nak mati, nak mai tempat ni, kita ziarah kubur supaya kita balik buat bekal untuk pergi tempat tu. Tapi kalau ziarah orang alim, orang bagus, ada satu lagi, ziarah dia ambil pengajaran dan ambil berkat. Kita pergi Kelantan, kita ziarah kubur untuk kenali. Untuk kenali ni berkat banyak. Ada mereka cerita anak murid, tok guru tengah malam habis semayang, habis mengajak, angkut ayam telaga buang kolah supaya esok orang ambil semayang mudah. Ada anak murid tok guru balik tidur, tapi habis ayam kolah tu mandi.
ambil berkat tok guru. Tok guru letih angkut ayat sekolah, dia pergi perhabis ayat sekolah. Patut hang kena angkut bantu tok guru tak? Hak tu hak jenis tak berapa taat dekat tok guru tu, kena tok guru tu, balik tak jadi tok guru. Balik kat jadi tok imam boleh. Pasal tak beradab dengan tok guru. Hak pi mengaji kat dia, hak taat kat dia, balik jadi tok guru buka pondok. Tok guru Pak Man Bukit Besar, anak murid tok kenali. Tok guru Jamat Sungai Petai, kapal Petai belah Taiping, yang anak dia mufti Pulau Pinang, Datuk Haji Hassan. Anak murid tok kenali. Tok Aziz, Tok Haji Aziz Pendang, anak murid tok kenali. Tok Haji Ahmad Kepelu, anak murid tok kenali. Banyak anak-anak murid tok kenali balik buka pondok jadi tok guru. Pasal dia berkat. Dan dia cerita, ni cerita mufti, Datuk Mufti cerita. Dia kata ayah dia cerita, tok kenali duk mengajar di Masjid Ma'ad Muhammadi. Dia ada kuliah bulanan. Ada seorang orang tua mai pakai buruk, lekeh, duduk ke tepi-tepi masjid. Orang nampak orang kata ni macam peminta sedekah, macam orang lekeh. Tapi tok kenali mengajar dia tak pernah tuang, mengaji selalu. Tapi duduk ke belakang-belakang, duduk tepi-tepi, duduk macam orang bodoh tu. Orang tengok pun orang tak heran kat dia dengan pakai biasa lah apa semua. Habis tok guru mati, dia mailah. Dia panggil tu tadi, dia panggil Abang Awang. Dia kata Abang Awang dah tak ada, dah mati dah. Aku tak mau main dah sini. Aku main ni sini tiap kali main mengaji kat dia. Ni dia mati, aku tak mau main dah. Dia keluar. Depan masjid tu masa tu ada sungai. Dia berjalan atas air. Tak tenggelam. Pas belah tu. Dia tunjuk kata dia ni bukan orang biasa. Allah bagi karamah boleh berjalan atas air. Lepas tu kena mati. Dia lintas berjalan atas air, tak tenggelam. Kila kalau berjalan atas ayak duduk atas kepala kita lepas bawah. Depa nak ligan tak boleh lah. Pasal depa nak ligan pun saya tenggelam lah. Baru nampak, orang tua ni bukan orang biasa. Dia ni wali Allah ni, dia mengaji kat Tok Kenali. Tapi dia main berlakon biasa. Sebab tu kita kalau mengajar tengok orang lena jangan marah, aku kenal Tok Wali mampus dah. Dia keluar lagi, berjalan atas bumbung kereta. Jadi karamah orang yang baik itu kadang-kadang lepas mati pun masih wujud. Sebab itu kata ulama, Imam Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab Ihya, orang saleh, orang bagus, kita ziarah mereka masih hidup pun bagus, lepas mati pun ada manfaat. Tapi budaya tu tak ada tempat kita. Budaya ziarah orang-orang alim yang telah meninggal dunia, ziarah kubur mereka tak ada. Tok Jumak Lanai hebat, mati tak ada siapa pergi ziarah. Jadi kita bukan nanti tok guru tak tok guru kita tak pergi ziarah. Orang mati keluarga kita pun kita tak pergi ziarah. Saja-saja hari Jumaat, pagi-pagi Jumaat nak pergi ziarah orang mati, kita tak pergi, takut hantu kubur. Bila kita pergi ziarah orang mati? Hari raya, raya puasa, raya haji. Tu pun keluar fatwa kata bid'ah. Wahabi orang fatwa tak leh ziarah kubur hari raya, pakai tak pergi terus. Dia duduk Kuala Lumpur, duduk kerja Kuala Lumpur, jarang balik kampung bila setahun 2 kali, raya puasa, raya haji. Balik pagi raya dia kata satgi lepas main raya aku nak pergi ziarah kubur pak aku, mak aku. Orang main tunjuk dalam handphone tulis, ni ceramah ni seorang ustaz Wahabi, dia kata ziarah kubur hari raya bid'ah. Hari raya ni hari gembira, bukan hari sedih. Pergi ziarah kubur sedih, duduk raya depan kubur pak, mak. Ziarah kubur hari raya bid'ah. Hampa tak sapi ziarah kubur. Pergi ziarah orang hidup, boleh telan, boleh makan. Dia dengar bid'ah, aku tak boleh pergi hari raya bid'ah, tak pergi terus semua hidup. Pasal apa? Hari lain dah tak pergi dah, pergi hari raya. Hari raya tak boleh pergi pula, dia kata tak pergi terus. Kerana budaya kita ziarah kubur hanya setahun 2 kali, raya puasa, raya haji. Tu pun kalau rajin. Ada yang tak pergi terus. Pada waktu lain orang tak pergi ziarah kubur. Berbeza dengan negara Arab. Negara Arab kalau kubur tutup guru, alim ulama, kadang orang pergi ziarah berterusan. Tapi kalau Wahabi dia tak mahu, dia kata bid'ah ziarah. Tapi kita pegang fatwa ulama-ulama besar kita. Imam Ghazali kata bagus ziarah orang alim walaupun dia telah meninggal dunia.
Kerana kubur dia taman syurga, kubur itu sama ada taman syurga ataupun lubang api neraka, kata dalam hadis. Dan Nabi SAW adalah yang paling mulia dan paling penting untuk kita ziarah. Kalau tengok fatwa Ibn Taymiyah, siapa musafir pergi Madinah, tujuan nak ziarah kubur Rasulullah, musafir dia tak boleh qasar jamak, maksiat. Fatwa itu dikritik oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Hasyiah Manasikil Hajj kepada Imam Nawawi, dan dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, bahawasanya fatwa itu bercanggah dengan pendapat kebanyakan ulama, sehingga ada kitab disusun nama dia Az-Ziyaratun Nabawiyah, dan Imam Ibn Hajar susun kitab nama dia Al-Jawhirul Munazzam fi Ziyaratin Nabiyyil Mukarram, dan ditolak oleh Imam Subki dengan kitabnya Shifa'us Siqam dan sebagainya. Banyak ulama-ulama membuat kitab membela apa yang diamalkan oleh ulama kita hari ini, iaitu ziarah maqam Rasulullah, ziarah para sahabat di Baqi', ziarah di Ma'la, dan ziarah ulama-ulama seluruh dunia adalah satu benda yang baik walaupun mereka sudah meninggal dunia. Ini budaya ni jarang ada di tempat kita. Jadi cerita Imam Muhammad Ibn al-Munkadir tadi menunjukkan bahawasanya ada ulama masih hidup, dia sudah duduk di darjat yang tinggi, terkenal. Mati lagi-lagi hebat. Kita patah balik kepada perbincangan kita, iaitu ketika berwuduk kita basuh 3 kali. Orang nampak ke tak nampak, kalau saya buat 3 kali itu yang terbaik. Kalau orang nampak kita buat 3 kali, orang tak nampak kita basuh sekali. Yang tu kita buat kerana orang, ataupun kerana kadang-kadang kita malas nak buat bagi lengkap. Dalam hadis tentang korban dalam Sahih Muslim disebutkan, sekiranya seorang tu sembelih binatang korban, dia buat ibadat korban dengan ikhlas, dengan duit yang halal, dengan cukup syarat dan rukunnya, maka sebelum darah binatang korban itu menitik atas tanah, Allah terima ibadat korban dia sebelum daging itu diterima oleh fakir miskin. Sebelum daging itu diterima oleh manusia, Allah terima dulu ibadat korban kita. Bila ibadat korban kita baik, maka semua ibadat lain gitu. Kita nak semayang, kita nak berwuduk, kita nak baca Quran, kalau kita buat ibadat betul, Allah terima, cukup. Walaupun manusia belum tahu apa yang kita buat, dan manusia tak terima, tak puji pun, Allah terima, Allah puji, cukup. Yang penting ikhlas dan jujur kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ikhlas was-sidqu ma'allah dalam kita berbuat sesuatu ibadat dan tindakan, termasuk berwuduk. Kalau kita basuh 3 kali, orang nampak ke tak nampak, Allah tahu saya buat 3 kali, ini yang paling bagus, berbanding dengan basuh sekali pun sah dah, 2 kali pun sah juga, tapi 3 paling baik. Bila kita nak basuh sekali, tak mau basuh 3 kali, ketika waktu sudah pun sempit. Kalau kita basuh 3 kali, keluar waktu, semayang di luar waktu, haram basuh 3 kali ketika itu. Basuh 3 kali hukum dia sunat, bertukar menjadi haram. Bila kalau kita basuh 3 kali menyebabkan semayang kita luar waktu, sebab kita bangkit sayup. Contoh dia semayang subuh, kita tidur sayup, tengok Agusti, tengok movie apa, gambar macam-macam, bangkit sayup, tengok-tengok jam, nak terbit matahari lah, tinggal seminit 2 lagi, 3 minit lagi nak masuk, nak terbit matahari. Kita untuk pergi basuh 3 kali tangan, komok 3 kali, basuh muka 3 kali, sekali semayang subuh, Allahu Akbar, subuh gajah, luar waktu, haram basuh 3 kali ketika itu, kata dalam kitab Qawaid Fiqhiyah. Kalau kita basuh sekali, kita boleh semayang dalam awal waktu takbir, dalam awal waktu Fatihah dan rokok, maka tak boleh baca 3 kali ketika itu. Kalau basuh 3 kali juga, hukum dia haram. Asal dia sunat, tukar jadi haram ketika sempit waktu. Tapi kalau waktu belum lagi sempit, panjang lagi masa, basuh 3 kali, basuh tangan 3 kali, komok 3 kali. Tak mana lagi kita nak basuh sekali, atas kapal terbang. Atas kapal terbang, semalam saya pergi mengajar di Jitera, orang tanya macam mana nak sembahyang atas pesawat. Saya kata pesawat tu bahasa Indon, bahasa Kedah tu kapal terbang. Orang Indon dia panggil pesawat. Kalau airport tu dia panggil bandara. Kita panggil airport ataupun kita panggil lapangan terbang, dia panggil bandara. Pelik bahasa depa. Turun bandara mana? Bandara 1 ke 2.
Saya pergi Indon baru ni depa jamu ayam kopi. Dia tulis kopi JAHE. Kopi jahe. Kata aku tak mau makan kuih jahe lagi dah. Aku nak kopi alim. Hang suruh agak aku kopi jahe. Aku tak mau. Tempat kami jahe tak mau pakai. Kami mau alim. Jahe itu halia. Kopi halia dia punya kopi jahe. Dia kata hang tahu tak? Kopi ni kalau pergi Kedah orang kata jahe bahasa tak sedap tu. Hang ni jahe. Bab ni pun tak tahu. Jahe bahasa Kedah mana tak erti. Macam cerita orang Kelantan berjalan dengan orang Kedah. Nampak kalau jengking. Orang Kedah kata, tu kalau. Orang Kelantan kata, tu kalau. Orang Kedah kata, katok. Bukan katok, kalau. Dah kalau katok lah. Dia kata, no, bukan kalau lain, katok lain. Kalau katok. Orang Kedah suruh katok. Lah kali dia tak mau katok, orang Kedah ambil ketai batu 7 kena ekor lari. Orang Kelantan bawa hamba nak pergi pukul mu. Dia kata hang 7 apa? Dia kata aku suruh hang katok, hang tak katok. Dia kata hang tak kenal katok hang kalau. Katok lain kalau lain. Katok bahasa Kelantan katak puru. Dia suruh pukul tapi suruh guna perkataan katok. Satu lagi cerita betul yang kampung saya. Tua lah. Dia sewa rumah kat budak sekolah. Budak sekolah tu ngaji besar. Budak Pahang. Mai hari pertama ada dinding roboh, tingkap tak cukup. Rumah orang tinggal, orang mati tinggal. Akhirnya dia nak kena perbaik nak kena ambil papan hat jatuh tu tak balik buh paku katok. Nak katok tak ada mertun. Dia pergi jumpa orang tua tu. Tok, ada tukul. Saya nak tengok rumah baru nak guna tukul. Orang tua tu fikir tukul menatang apa ni? Orang Kedah piau betul. Menatang apa tukul? Baru dia teringat. Dia pergi angkat tungku duk masak nasi. Dia pergi dapur benek angkat. Dia sangka kawan tu nak masak nasi, nak guna tukul. Tungku. Kawan tu minta tukul, dia angkat tungku dia kawan tu. Kawan tu gelak sampai bergulin. Cakap bahasa sorat, cakap dengan orang kampung Kedah piau. Mana dia yang tahu? Macam mana boleh kena ke tu? Jadi kita ambil wudu, walaupun orang tak nampak, kita buat 3 kali. Yang ni memerlukan kepada muraqabah. Allah perhati aku walaupun orang tak perhati. Termasuk amalan-amalan yang lain. Bila aku buat ni benda betul dengan kehendak Allah Ta'ala, manusia tak perhatikan, manusia perhati, aku dah dapat ganjaran. Bila aku jujur buat tak bukan benda tak salah, Allah dah redha kepada aku. Allah dah setuju kepada aku. Allah dah bagi pahala pada aku. Walaupun orang nampak atau tak nampak, aku kena buat betul dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru kita buat dalam keadaan ikhlas, jujur, betul, pahala banyak. Kita lah ni orang nampak kita sembahyang elok, orang tak nampak kita jadi katun sembahyang cepat. Orang nampak kita nampak baca doa bagus, orang tak nampak baca doa pun ingat kot lain. Sebelah baca doa, sebelah duk main Facebook. Handphone lah ni lepas tengah wirid pun orang pegang, tengah bawa kereta pun sebelah handphone, sebelah pegang steering. Pasal tak ada orang nampak. Orang nampak khusyuk. Ada cerita dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ni cerita zaman Nabi Musa. Dia berjalan jumpa seorang lelaki yang sedang berdoa dengan penuh rintihan. Doa sungguh-sungguh ni, pulun baca doa. Nabi Musa tengok dia baca doa minta sungguh-sungguh, kesian kat dia. Nabi Musa kata, sekiranya memakbulkan doa itu di tangan aku, sekiranya aku berkuasa untuk memakbulkan, memustajabkan doa seseorang, nescaya aku akan makbulkan doa lelaki ini. Pasal aku kesian kat dia, tengok dia baca doa minta sungguh-sungguh.
Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi Musa AS, kalau dia minta lama mana pun aku tak akan mustajab, aku tak akan makbul doa dia. Kenapa? Kerana orang yang baca doa ni dia ada kabla kambin. Dia ada bela kambin. Kita bela kambin jenuh. Sewaktu mulut dia baca doa minta kat aku, hati dia duduk dengan kambin dia. Tuan doa duduk atas jadah dalam masjid, dalam surau, mulut minta baca doa, hati duduk teringat kambin. Hati duduk di kandang kambin. Tu yang aku tak makbul doa dia, pasal mulut minta, hati ralik pi tang lain. Maka Nabi Musa pi jumpa lelaki tadi habang dia. Hang ni doa mulut dia minta, hati hang duk teringat kambin hang. Hang tak boleh buat aku tu. Hang kena doa minta mulut, hati hang kena tumpu apa yang hang minta. Baru Allah Ta'ala makbul. Baru dia ubah, lepas ubah Allah Ta'ala mustajab doa dia. Cerita ni disebut dalam kitab Risalah Qushairiyah, dinakalkan oleh pengarang kitab Futuhat Rabbaniyah ketika menghuraikan hadis yang menuntut kita hadir hati ketika berdoa. Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbi ghafilin sahin. Sesungguhnya Allah tidak akan memustajabkan, tidak akan memakbulkan doa yang datang daripada hati seorang yang lalai daripada Allah, sibuk dengan yang lain daripada Allah. Mulut baca doa, hati duk teringat benda-benda lain. Apabila seorang tu baca doa, hati dia teringat dunia, tak ingat, tak tumpu kepada apa yang dia minta. Dia tak minta dengan sepenuh hati. Mulut dia minta, hati tak minta, hati tak peduli, duk fikir benda lain. Dianggap qabih, dianggap keji dan salah. Kata dalam kitab tu, kata wa aqbahu minhu, lebih teruk lagi daripada itu, lebih keji daripada itu, lebih huduh daripada itu, seseorang yang baca Fatihah, hatinya nak luak Fatihah. Baca doa, hati pi tang lain salah. Baca Fatihah, hati pi tang lain lagi salah. Kata dalam kitab Futuhat Rabbaniyah. Berapa banyak di kalangan kita semayang baca Fatihah, hati pi tang lain. Semayang lohor, hati tak teringat apa yang kita baca. Terlupa rakaat setengah. Tengah semayang lohor, mai rakaat ketiga celaru, 3 ke 4, 3 ke 4 ni. Aku ni duduk dalam rakaat ketiga ke rakaat keempat. Kira 4 dah cepat habis. Kita terlupa 3 ke 4 dengan sebab hati kita pi tang lain waktu kita semayang. Tubuh badan duduk atas sejadah, hati duduk tang lain. Ada orang pergi Mekah, duduk tepi Kaabah, hati dia duduk Malaysia. Ada orang duduk Malaysia, hati duduk di Mekah. Hak tu bagus. Teringatlah nak pergi Mekah, sebut Mekah keluar air mata, tapi duit tak ada nak pergi, teringat nak pergi Mekah. Hak tu bagus. Hak teruk duduk Mekah, teringat Malaysia. Duduk di luar, teringat nak pergi semayang, tu bagus. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati yang orang yang duduk di luar tapi teringat nak pergi masjid, hak tu bagus. Hak duduk masjid teringat nak pergi luar, hak tu teruk. Mai mengaji teringat nak pergi kenuri, kan ni upah kenuri tau. Bila ustaz ni nak perhabis tau. Saya pun nak pergi kenuri ah, terlupa kenuri hari ni tam mana tau. Ada satu kan ni. Saya boleh makan kenuri. Kita duduk mengaji hati teringat kenuri. Tak sama dengan orang duduk kenuri teringat nak main mengaji. Awak pergi mengaji, kalau kenuri, tapi teringat nak pergi mengaji, bagus ya. Kita duduk mengaji teringat, bila nak habis aku nak pergi kenuri jauh ni, Kuala Nerang ke Sungai Tiang lah, duduk teringat tentang lain. Jadi apabila seorang tu semayang, mulut dia baca Fatihah, hati dia ingat hak lain, salah, teruk. Kata dalam kitab tersebut, kita semayang 4 rakaat 4 negara kita pergi. Pergi Kuala Lumpur, naik kapal terbang pergi Bombay, tengok Inustan sat. Terbang pergi Hong Kong, tengok Kung Fu sat. Terbang pergi Nigeria. 4 rakaat 4 negara kita terbang. Hati duk tuan sembahyang duk atas sejadah, hati dia terbang rata dan pergi Langkawi beli kain batik balik mai. Tengah sembahyang. Tak khusyuk sembahyang kita, doa kita ada. Macam mana nak bagi khusyuk? Luar sembahyang tu nak kena jaga halal haram. Luar sembahyang tu nak kena perbanyakkan zikir supaya kita sembahyang kita duduk dalam zikir. Kalau luar sembahyang kita tak zikir, luar sembahyang kita tak jaga halal haram, mai sembahyang pun tak zikir juga. Pasal zikir ni dia ada lazat dia. Kita tak rasa lazat zikir, kita malas zikir. Macam orang makan nasi ya.
Orang Mesra kita nasi sepinggan. Kita buh cedok satu cebok satu suapan, buh bola mulut, nasi itu basi. Bukan nak telan, kita rasa basi, kita luah terus. Awak tak makan? Oh, satu suap pun tak lepas lah. Pasal apa? Nasi tak sedap, basi, hang suap aku kemarin dulu ke apa. Oleh kerana nasi basi, satu mulut pun kita tak suap, bahkan kita luah balik, kita berhenti cari nasi lain. Sebab nasi itu tak sedap. Tapi kalau kita makan sedap habis pinggan, tambah sepinggan lagi, sedap habis pinggan, tambah sepinggan lagi, tak kenyang, sedap sekerap periuk. Pasal apa makan banyak? Pasal apa tambah? Pasal sedap. Minum gitu ya, kita minum sedap, kita langgah pakai habis segelas, tambah sedap sejak. Minum tak sedap, kita luah cari minuman lain. Makan minum kalau sedap, kita tambah bagi banyak. Pakaian kalau kita pakai sedap, kita beli lagi mahal. Kereta kita pakai sedap, kita bagi lagi mahal. Rumah kita duk syok, kita perbesar rumah, naik 2-3 tingkat. Makanan kita tambah, kita perbanyak. Minuman kita perbanyak. Kenderaan kita bagi lagi mahal. Baju kita banyak, hak satu mari jadi 2 mari, hak murah jadi mahal. Orang beli baju tak ada jenama, kita jenama. Orang jenama bandel, kita John Master. Pasal apa? Pasal pakai sedap. Dan kain dia elok, harga dia mahal, sama. Lagi banyak aku beli mahal. Kita menambah sesuatu yang kita suka, kerana kita dapat lazzatud dunya, lazzatud ta'am, lazzatud syarab, kelazatan makanan, kelazatan minuman, kelazatan pakaian, kelazatan rumah, kelazatan kenderaan, kelazatan menikah. Semua itu ada kat kita, ada kat orang kapiak. Orang kapiak makan sedap kadang lebih sedap daripada kita, lebih mahal daripada kita. Rumah mereka lebih mahal daripada kita. Kereta mereka lebih mahal daripada kita. Duit mereka lebih banyak daripada kita. Duit kita 10 juta, duit mereka 2.6 bilion. Banyak terus. Kalau sekadar kelebihan kelazatan dunia, kat kita ada, kat mereka ada. Kelazatan makan banyak, kebau makan banyak daripada kita. Tetapi ada satu yang tidak ada kepada mereka, kelazatan mengucap. Kita boleh mengucap, mereka tak suka mengucap. Lagi satu ada kelazatan kat kita, lazzatul ilmi, kelazatan menuntut ilmu. Depa tak suka mengaji. Lagi satu kelazatan al-amal bil ilmi, kelazatan beramal dengan ilmu, kelazatan semayang, kelazatan taat. Yang ada kepada orang-orang yang hampir dengan Allah zaman dulu. Orang zaman dulu depa dapat kelazatan menuntut ilmu sampai siang malam bersama ilmu. Orang zaman dulu dapat kelazatan taat, siang malam semayang, khatam Quran 3 hari sekali, semayang sehari 100 rakaat, 1000 rakaat. Kelazatan zikir, depa zikir sehari 1000 kali. Kita hak 33 tu pun kita diskaun setengah, tambah hak lain. Maka kita dulu ni dapat kelazatan apa? Kelazatan WhatsApp. Kelazatan kita, kelazatan tengok handphone. Sehingga kan ada orang tulis, dia kata, aku baca satu kisah orang zaman dulu begitu asyik, begitu suka membaca Quran dengan ilmu dan Quran, sehingga mereka tak pernah jemu sedang khatam Quran kerap. Sehari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali khatam Quran. Sebab mereka begitu nikmat dan lazat baca Quran, sehingga baca tak mau berhenti, dan banyak mereka baca. Tiap-tiap minggu khatam Quran. Aku tak percaya. Tapi hari bila aku tengok orang pegang handphone, aku terus percaya. Kerana ada orang khatam handphone lebih banyak daripada khatam Quran. Orang lah khatam ke handphone macam orang dulu khatam Quran. Orang dulu khatam Quran hari-hari siang malam tengok Quran. Orang lah hari-hari siang malam tengok handphone. Bangkit tidur handphone, nak tidur handphone, atas kereta handphone, di pejabat handphone, lepas wirid handphone, lepas semayang handphone. Sampai seorang anak pergi mengaji tadi ke, cikgu tanya, "Pak, kamu kerja apa?" "Pak, saya kerja tengok handphone." Dia tak tahu pak dia kerja apa. Pak dia keluar kerja di rumah. Dia baru umur 5-6 tahun masuk sekolah. "Ayah kamu kerja apa?" "Ayah saya kerja tengok handphone." Pasal pak dia masuk dalam rumah, handphone siang malam. Hak tu hak jenis muda. Hak jenis tua tak kerti buka handphone, tengok TV. Sehari 10 jam tengok TV, sehari 12 jam tengok TV. Lepas satu gambar, lepas tu gambar. Maka kita nak kena ubah. Macam mana saya nak dapat? Sebagaimana saya lazat makan, lepas makan saya tambah. Saya lazat tengok TV, lepas satu filem, satu kepada satu filem. Saya lazat tengok handphone, lepas satu berita kepada satu berita, sampai siang malam pegang handphone. Pergi masjid bawa handphone. Kalau kita pergi masjid hari ni, kita suruh orang angkat tangan. Siapa bawa handphone, saya bawa tasbih.
Hak bawa handphone banyak pada bawa tasbih. Kadang saya membawa tasbih tak bawa. Siapa bawa handphone, saya bawa kayu sugi, lagi tak ada orang. Kayu sugi itu sunnah. Handphone tu kadang-kadang punah. Kadang sunnah, kadang punah. Hak bawa handphone lebih banyak. Tak salah kita memiliki handphone, tapi kena ada jadual. Kita tengok handphone sehari berapa jam, kita tengok Quran sehari 1-2 minit. Itu kira betul. Bagus itu. Daripada tengok handphone sehari 10 jam, 20 jam, Quran seminggu sekali pun tak tengok satu ayat pun. Sedap-sedap sebulan tak baca satu ayat. Sedap-sedap setahun tak baca satu ayat. 30 tahun hidup Quran tak khatam. Pasal apa? Pasal Quran tunggu bulan puasa, tunggu orang mati. Orang mati cari Quran. Bulan puasa cari Quran tu pun tak habis. Pasal apa? Merangkak, kokak. Orang bulan puasa khatam 2 kali sekali. Kita bulan puasa 3 juzuk setengah. Tu boleh gagah. Pasal kita tak jadikan bacaan biasa kita. Jadi kata ulama, kalau makan sedap kita tambah 2 pinggan sebab sedap. Kalau tak sedap kita berhenti terus. Ibadat pun sama. Kita ibadat tak sedap, kita tak mau sembahyang terus. Kita mengaji tak sedap, kita tak mau mengaji terus. Tapi kalau kita mengaji sedap, satu pengajian kita tambah satu pengajian lagi. Kita sembahyang sedap 2 rakaat, kita tambah 2 rakaat lagi. Kita baca Quran sedap 1 ayat, naik 2 ayat, naik sebuka, naik sejuzuk, naik 3 juzuk, naik 5 juzuk, naik sehari 10 juzuk, 3 hari sekali khatam. Depa dapat kelazatan itu sebab tu depa boleh khatam Quran banyak. Depa dapat kelazatan itu sebab tu depa ilmu banyak, sebab lazat depa dengan ilmu. Depa dapat kelazatan zikir, depa boleh zikir banyak. Kita dapat kelazatan sebaliknya. Yang sama kadang-kadang bahkan lebih orang bukan Islam daripada kita. Kelazatan makan minum, Chong Ramasami makan minum lebih mahal daripada kita kadang-kadang. Tetapi dalam orang Islam dituntut mencari ladzatul iman, kelazatan iman. Ladzatul ilmi wal amal bih, kelazatan ilmu dan beramal bih, beramal dengan ilmu. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim kata, barang siapa yang Allah bagi kepada lazat ilmu dengan lazat beramal dengan ilmu, qallama yarghabu fima fi aidin nas, dia akan jadi orang yang tak teringin kehebatan yang ada pada manusia. Kita duk teringin kereta aku murah, kereta dia mahal. Duit aku sikit, duit dia banyak. Duk teringin duit orang, duk teringin kereta macam orang, duk teringin jawatan macam orang, duk teringin gelaran macam orang. Semua tu benda dunia kita nak tinggal, kita teringin. Kita teringin benda kita nak tinggal. Kita tak teringin benda kita nak bawa. Kita nak bawa pahala dengan ibadat. Kalau kita teringin sembahyang banyak, kita sembahyang banyak, kita bawa pahala banyak. Kalau kita teringin duit banyak, kita cari duit banyak, kita mati, kita tinggal duit tu. Ramai orang teringin mendapat dan memiliki benda dia nak tinggal. Dia tak teringin nak memiliki dan membawa benda dia nak bawa. Nak bawa amalan. Amalan dia tak teringin tambah. Harta, pangkat, makanan, minuman, rumah, kereta, duit, baju, semua dia nak tambah. Semua tu dia nak tinggal. Sebab dia lalai. Dia duk berasa mendapat banyak tu boleh guna ke semua. Tak ada guna, mati. Jadi jangan sampai kita duk fikir nasi aku makan sepinggan tak kenyang, aku kena tambah 2 pinggan, tambah nasi, tambah lauk, tambah minuman, tambah kereta, tambah motor, tambah duit. Tapi kita tak fikir nak tambah semayang. Semayang pada dulu sampai lah duk 5 waktu tu tak tambah hak sunat, tekah kajian tekah malas. Tahajud tak bangkit tu. Tahajud kena bangkit, Quran kena baca, zikir kena buat supaya dia memberi kesan kepada semayang kita 5 waktu. Semayang kita semakin khusyuk. Lah ni kita semayang duk ingat kata pasal luar semayang kita dah tak ingat pada Allah. Luar semayang kita tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga mulut. Dalam semayang tak boleh nak khusyuk. Lepas semayang dunia balik. Dalam semayang ingat dunia balik. Siang malam dunia. Siapa yang cinta kepada sesuatu siang malam dia ingat benda dia cinta, kata dalam kitab. Jadi kita cinta pada dunia, dunia main tengah semayang, dunia main luar semayang. Kalau kita cinta pada Allah, tengah semayang ingat dekat Allah, luar semayang ingat pada Allah, kita duduk seorang-seorang berzikir pada Allah, duduk depan orang ramai pun kita beradab dengan Allah. Orang baik kata ulama berada dalam satu daripada 3 keadaan. 1 ma'al kitab, 2 fil mihrab, 3 ma'al adab. Orang baik itu kita berjumpa dengan dia salah satu daripada 3 keadaan. Keadaan pertama dia bersama kitab. Maksud dia tiap-tiap hari dia mesti pegang kitab. Sama ada kitab Quran ataupun kitab-kitab yang kaitan yang jadi khadam kepada Quran. Kitab Quran, kitab hadis, kitab tafsir, kitab tauhid, kitab tasawuf, kitab fiqh. Yang penting tiap-tiap hari 24 jam Allah bagi tangan dia mesti sentuh Quran. Mesti sentuh kitab. Lagi lama dia sentuh, lagi lama dia baca, lagi bagus.
Jangan sampai hari-hari kitab tak pernah pegang, handphone pegang, remote TV pegang, surat khabar pegang, makanan pegang, nasi lauk pegang. Tapi Quran tak pegang, kitab tak pegang. Satu bersama kitab. Kalau kitab dia tak boleh pegang, dia akan pindah kepada aktiviti kedua, fil mihrab, duduk atas sejadah. Maksud dia duduk di mihrab, duduk tempat ibadat. Dah dia tak pegang Quran, dia tak pegang kitab, dia pegang tasbih subhanallah, dia pegang, dia semayang, lepas semayang fardu, semayang sunat, lepas semayang sunat, ataupun dia istighfar, salawat, dia duduk dalam ibadat. Ibadat dia sama ada istighfar, rukuk, sujud, selawat dan sebagainya. Kalau yang tu dia tak boleh buat, nak pegang Quran pun letih dah, nak pegang kitab pun letih, nak semayang pun letih, tak larat dah, dia akan tidur, dia akan makan, dia akan masuk tandas, dia akan buat aktiviti yang lain dengan adab-adab Islam, dengan adab Rasulullah. Maksud dia tidur dengan adab, dia makan dengan adab, dia bersembang dengan adab, dia masuk tandas dengan adab. Kalau dua perkara tadi dia tak buat, paling kurang nombor 3, dia mempamerkan adab Rasulullah ketika melakukan aktiviti yang lain. 3 benda ni duduk dalam pahala. Pegang Quran, baca Quran dapat pahala, pegang kitab mengaji dapat pahala, pegang kitab mengajak dapat pahala, pegang kitab baca dapat pahala. Kalau dia tak boleh lagu tu, dia pergi yang kedua. Kedua duduk atas sejadah, rukuk, sujud, semayang fardu dapat pahala, semayang sunat dapat pahala, istighfar dapat pahala, selawat dapat pahala, tasbih, zikir, duduk dalam ibadat dapat pahala. Kalau dia ibadat tak boleh buat sebab letih, baca Quran tak boleh buat, baca kitab tak boleh buat dengan sebab letih, dia pindah ketiga, iaitu dia menzahirkan aktiviti dia selain daripada duduk zikir beribadat, selain daripada dia pegang kitab, dengan mengamalkan adab Rasulullah. Dia bersembang ikut adab Rasulullah, dia tidur ikut adab Rasulullah, dia makan ikut adab Rasulullah, dia rehat ikut adab Rasulullah, dia masuk tandas qada hajat ikut adab Rasulullah, dia berjalan ikut adab Rasulullah. Semua tu dapat pahala. Dia tak biar satu saat yang berlalu daripada waktu dia siang malam dalam keadaan tak dapat pahala. Itu kelaku orang yang mulia. Kita kitab tak pegang, sunat tak buat, fardu ya boleh gagah. Lepas tu nombor 3 tak ada adab. Makan tak ada adab, sat tangan kanan, sat tangan kiri, sat makan dia berjalan. Bila kita tengok orang tua makan tangan kiri, masa dia makan nasi tangan kanan, masa dia makan mi kuah tangan kiri. Tangan kanan pegang garpu, jadi orang putih pula. Tangan kanan pegang garpu, tangan kiri pegang camca. Jadi dia kaih masuk dalam garpu, dia suap tangan kiri. Maka dia makan tidak mengikut adab Islam. Adab Islam makan dengan tangan pun, teruih pun tangan kanan, makan dengan camca pun tangan kanan. Hebat lagi pergi makan cara orang putih, pegang pisau nak potong daging bakar, kiri dia pegang garpu, potong dengan pisau. Saya pergi London, orang bagi aku tu, bagi dengan kain buah ni, pasal tak bisa guna, terlupa. Orang bagi kain tak bergulung tu, orang lain pakai ambil tak. Kita tak bisa makan pakai kain tu, kita duk hentam terus gitu ah. Makan dia tengok ni gulung apa. Tengok orang lain pakai tak lapik, takut dia tumpah. Habislah baru jumpa. Kata lah hampa tak aku tu, aku tak tahu, tak pernah guna. Tak tepi. Sampai terlupa guna. Masa tu orang bagi apa? Garpu satu, pisau satu. Pisau ni nak potong daging, garpu untuk tekan daging, potong. Habis potong, makan. Tikam garpu tu dengan tangan kiri, dia suap dengan tangan kiri. Walaupun bayar mahal, makan mahal, duit mahal, tapi tak ikut adab makan. Suap tangan kiri. Makan sana mahal, 12 orang sekali makan kena RM1,000 lebih. Duit sana mahal, 7 kali ganda. RM1 sana, RM7 kita sini. Mahal. Walaupun makan mahal, suap tangan kiri tak ada apa. Biar kita makan murah, suap tangan kanan tak apa. Jadi ketika makan ada adab makan, ketika tidur dia ada adab tidur, ketika nak masuk tanah ada adab. Kalau kita masa tu tak pegang Quran, tak berzikir, tak istighfar, tak selawat, tak rukuk, sujud, paling kurang kita kenal adab Rasulullah dan kita amal supaya kita dapat pahala sepanjang masa. Satu bekal kita nak masuk kubur. Manusia duk fikir nak cari hak Allah kerana dia dapat kelazatan dunia sahaja. Allah Ta'ala sebut memang manusia boleh cari dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi ada satu kelazatan, nama dia kelazatan iman. Zaqa ta'mal iman. Allah bagi kemanisan iman kepada orang yang cari. Allah bagi kelazatan ibadat kepada orang yang pulun. Nak pulun dapat kelazatan kena mula daripada sikit. Nak mula nak zikir banyak bukan boleh
terus pegang tasbih 2000 sekali zikir. Nak baca Quran bukan boleh sekali duduk habis 30 juzuk. Kalau habis 30 juzuk 13 tahun pula baru baca. Nak mula Quran banyak kena mula satu ayat dulu. Sehari satu ayat, esok satu ayat, lusa satu ayat, lepas tu naik 2 ayat, naik 3 ayat, naik semuka, naik sejuzuk, naik 5 juzuk, 3 juzuk, 5 juzuk. Oh sehari 10 juzuk, 3 hari sekali khatam. Mula daripada sikit. Nak mula zikir, begitu juga mula daripada zikir-zikir, lepas tu tambah lagi banyak. Kalau satu tu kita tak mula, satu ayat sehari tak mula, seminggu ayat sehari tak baca, habis tahun tak baca Quran. Sedang-sedang 5-60 tahun umur. Jadi kita kena mula, kena ada jadual. Sebagaimana kita ada jadual makan tiap hari, kita tak pernah lupa. Hari-hari mesti makan sehari 3 kali. Lebih lagi ada. Paling kurang 3 kali. Makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Ada orang ajak makan petang lepas asar, pergi cari. Ada orang tidur tak boleh nak gerak kita. Aku malam ni tidur tak boleh nak lah pukul 1 pagi. Jom kita pergi kena nasi kandak. Nasi kandak pukul 1 pagi boleh makan. Hak wajib makan sehari 3 kali itu mesti dah. Ada tambahan-tambahan lagi. Makan petang orang ajak kadang-kadang, makan tengah malam orang ajak 5 kali. Tak pernah kurang kita makan sehari 3 kali kerana kita ada jadual. Jadual makan pagi jam sekian, jadual makan tengah hari jam sekian, jadual makan malam jam sekian. Kenapa kita boleh ada jadual makan sehari 3 kali? Kita tak boleh baca Quran, jadual baca Quran sehari 1 ayat. Makan kita berjam-jam, tidur kita 8 jam, baca Quran sehari 2 minit. 1 minit tak boleh baca. Kerana kita tak biasa mula. Tak biasa buat jadual. Menyebabkan kita dengan Quran tak baca terus, tak ada masa walaupun seminit. Tapi kita dengan makan sehari berjam-jam. Masuk tandas lebih lama pada makan. Maka kita nak kena mula. Nak kena mula dan nak kena tambah. Sampai satu masa kita dapat kelazatan itu. Imam Syafi'i kata, aku dapat lazat duduk dengan orang baik. Aku dapat lazat sembahyang malam. Qiyamul lail. Jadi kita nak kena mula supaya kita dapat kelazatan berilmu, kelazatan menuntut ilmu dan kelazatan beramal dengan ilmu yang dapat ke orang baik-baik zaman dulu. Zaman dulu mereka dapat lazat ibadat, lazat taat, mereka dapat keburukan maksiat, keburukan lalai, menyebabkan mereka duduk dalam mendapat pahala sepanjang masa. Tu yang disebutkan oleh ulama supaya kita tidak hanya sekadar dapat lazat makan saja. Seperti mana ulama sebut, kalau kita lazat makan kita tambah makanan itu, kita lazat minuman kita tambah minuman itu. Kalau orang tu dapat lazat ibadat, dia akan tambah ibadat dia. Dia semayang rasa lazat, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi. Dia baca Quran rasa lazat, tambah semuka lagi, tambah 2 muka lagi, tambah sejuzuk, tambah 2 juzuk. Sayang nak berhenti pasal lazat dalam baca Quran. Kita tak mau baca pasal tak lazat terus. Orang makan, sayang nak berhenti makan pasal makanan tu sedap. Lagi dia tambah, sayang nak berhenti sampai tak boleh nak bungkuk makan pasal sedap. Jadi orang, kita tengok orang yang dapat lazat sedap makan, dia akan makan pi mana pun dia makan sebab lazat makan peri pula lagi lazat. Ada orang lazat dia bola, siang malam sembang bola. Ada orang lazat dia burung, siang malam sembang burung. Siang malam pergi cari burung. Ada orang lazat dia ikan. Tengah panas, merelap. Duduk tengah panas, duduk mengenai ikan. Ikan tak dapat pun, dia sampai merelip sama kalau dengan ikan. Pasal biar aku panas peluh meramu, tapi aku lazat tak mengenai ikan ni. Aku syok mengenai ikan. Tak dapat ikan tak apa, tapi aku puas hati boleh mengenai ikan. Tak apa, jangan sampai mengenai ikan sampai tak main lohok. Mengenai ikan sampai tak main asak. Duduk dengan ikan. Ikan tu kalau bercakap dia marah. Aku pun berzikir, hang tak mayang terus dekat aku. Jadi jangan sampai kita hanya dilalaikan dengan keseronokan dalam benda dunia yang sementara yang kita nak tinggal, tapi kita tak dapat lazzatut ta'ah, kelazatan taat kepada Allah. Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah tulis dalam kitab dia, Allah, satu doa yang berbunyi, Allahumma qulni min dhullil ma'asiyati ila izzit ta'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, pindahkan aku, tukarkan aku daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Minta kita duduk dalam taat selalu. Minta kita dapat buat taat, kita dapat satu nikmat dan kita rasa taat ini perlu ditambah. Tak boleh berhenti dekat itu saja. La yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Orang beriman tak akan kenyang, tak akan puas, tak akan berhenti daripada buat baik
melainkan kesudahan dia masuk syurga. Itu orang beriman. Orang yang iman kuat, dia tak akan puas buat baik, dia tak akan kenyang buat baik, dia tak akan berhenti buat baik, melainkan dia dapat kesukaan untuk buat baik dan berterusan sampai boleh masuk syurga. Jadi kita baca pagi ni berkenaan dengan basuh tangan, pastikan 3 kali komok, 3 kali hirup air dalam hidung, sedut. Macam kita baca hari tu, bab minum. Apabila kita nak minum air, jangan kita langgah. Jangan kita tuang, jangan kita langgah. Langgah ni nak kena explain kat negeri luar. Jangan kita langgah, sunat kita hirup air tu, sedut air tu. Macam kita hirup tu salah satu sunat ketika minum air. Jangan kita tuang. Rasulullah ajak cara minum, hirup air, sedut air tu. Menghirup air ke dalam hidung dan menghembusnya keluar, ini semua sunat menurut mazhab kita dan 3 mazhab. Beda adalah wajib menurut mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali wajib, mazhab 3 lagi sunat. Dan membasuh mukanya 3 kali. Basuh muka saya sebut Ustaz, sekali kanan sekali guih. Kalau kita buat sebelah tangan, kita guna kanan saja, kiri tak kena. Sapu kiri, kanan tak kena. Dan saya sebut bahawasanya dalam kitab Anwarul Masalik, Umdatus Salik kata, ada 3 anggota ketika berwuduk kena basuh serentak, tangan sampai pergelangan tangan, telinga kedua-duanya, pipi kanan kiri ketika basuh muka. Jangan basuh kanan lepas tu kiri. Yang terbaik situ dua-dua sekali serentak. Jangan kanan kiri, hanya tangan sampai siku dengan kaki kanan kaki kiri. Membasuh dengan kanannya hingga ke siku 3 kali, kemudian membasuh dengan kiri hingga ke siku 3 kali, menyapu hujung kepalanya 3 kali. Nasiyah dia panggil sini, ubun. Kalau kita nak pun sapu tang hujung kepala, maksud tang ubun. Itu sekurang-kurangnya mazhab Syafi'i. Yang paling baik sapu keseluruhan. Menurut 4 mazhab semua sah. Karena 2 mazhab kata wajib sapu semua, iaitu mazhab Maliki dengan Hanbali. Mazhab Syafi'i sebahagian, mazhab Hanafi sebahagian. Mazhab Hanafi 1 tapak tangan, 1/4 kepala. Mazhab Syafi'i sikit pun tak parah. Cuma kalau kita nak ambil yang paling baik, kita sapu ke semua. Kalau kita tak mau sapu semua, nak sapu sebahagian, sapu di kawasan ubun. Itu maksud hujung kepala. Terus lagi dia kata, membasuh kaki kanannya 3 kali, kemudian membasuh kaki kirinya 3 kali. Lalu berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwuduk sama seperti yang aku lakukan ini. Kemudian baginda bersabda, sesiapa berwuduk seperti wudukku ini dan kemudian solat 2 rakaat dengan khusyuk tanpa memikirkan dunia ini, maka dosa-dosanya lalu diampunkan. Al-Bukhari dan Muslim. Kamu harus tahu bahawa solat itu wajib. Kita berhenti tanya dulu. Wallahualam. Ada soalan belakang? Tak ada? Tak ada, kita muka gunuri. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak lupuskan sendiri Al-Quran lama? Al-Quran lama ni kalau cara orang tua kita bagi petua, dia kena bakar. Bakar dia jadi habu tu. Lepas tu pi cari tempat air yang mengalir, pi ke sungai, buang habu situ. Itu cara yang pertama. Cara kedua mazhab Hanafi, bakar lepas tu tanam. Kalau dua-dua tu berasa payah, pi kat percetakan. Dia ustaz ada percetakan, bagi dia suruh dia lupus. Depa boleh lupus Quran, depa ada cara, depa mesin depa dan sebagainya. Jadi 3 pilihan. Pilihan pertama, kita bakar dulu bagi hilang jadi debu, hilang tulisan-tulisan dia. Bakar dalam tin punya agah ke apa. Lepas tu debu dia tu kita buang di tempat air yang mengalir. Itu cara pertama dan cara kebanyakan mazhab. Bolehkah mengambil upah
dari orang yang jelas pendapatannya adalah haram. Contoh, mengambil upah sebagai tukang kebun untuk seorang tokey judi. Ada dibicarakan dalam kitab Al-Khidmah. Al-Khidmah, bekerja, al-amal ataupun al-khidmah. Bila kita kerja dengan orang, kerja kita kena ikhlas, kerja kita kena jujur dan sebagainya. Kemudian disebut kerja ada dengan orang Islam, ada kerja dengan orang kafir. Kerja dengan orang kafir itu dibolehkan kalau kita tak ada lah kerja dengan orang Islam. Jadi sekurang-kurangnya pendapat yang terakhir kata boleh kerja dengan orang bukan Islam ni. Tiba-tiba dia kata tokey judi pula yang dia kerja. Kalau dia boleh cari kerja kepada tokey yang tak terlibat dengan perkara haram, itu adalah yang terbaik. Jadi kalau kita boleh usaha cari kerja yang halal, yang tak terlibat dengan orang haram, yang tak terlibat dengan benda haram, itu adalah yang terbaik. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, maka kamu boleh berhijrah padanya. Jadi kalau kita boleh kerja dengan tokey yang baik adalah baik. Bukan nanti tokey judi, kita kerja dengan tokey kita tak sembahyang 5 waktu. Tak sembahyang tu haram. Kita pergi kerja jadi tukang kebun untuk potong rumput di rumah dia, tuan rumah tu tak sembahyang. Lepas tu dia bagi duit kita. Yang penting kerja kita halal. Dia tak sembahyang tu, dia berusaha dengan Allah Ta'ala. Sama dengan sini. Tokey judi, dia dapat duit cara judi. Kalau kita nak dapat yang lebih baik, kita elak ni syubhah. Duit dia begini, duit judi. Duit haram. Maka seeloknya kita jangan pergi kerja kepada orang yang kemasukannya 100% haram. Kalau 50% haram, 50% sebahagian haram, sebahagian halal, yang tu hukum dia makruh, terima duitnya, kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kalau conform 100% haram, jangan kita terima duit dia, jangan pergi kerja dengan dia. Boleh kerja yang lain, jangan pergi kerja lagu tu. Kalau dia darurat dah, tak pergi kerja lain tak ada. Hak tu saja yang boleh kerja. Kalau tak kerja, mati. Maka terpaksa kerja, darurat. Tak apa kerja lagu tu. Tapi kalau ada kerja lain bercambah lagi, jangan pergi kerja dengan orang yang akan bayar gaji kat kita dengan duit yang haram. Lebih berhati-hati, lebih baik di sisi ilmu tasawuf menyarankan kalau kita tengok duit dia syubhat sudah kita tak terima, tambah duit haram. Jadi seeloknya jangan kita menjadi pekerja kepada orang yang akan membayar duit kepada kita dengan gaji yang haram. Boleh tak masuk saf solat jemaah yang dipisahkan dengan orang yang solat bersendirian? Tak faham soalannya. Masuk saf solat jemaah yang dipisahkan dengan orang yang solat bersendirian. Macam mana? Ada orang solat sendirian, kita tak ikut dia, kita ikut orang sembahyang jemaah. Boleh? Setengah orang dia main sayuk, mayang isya 4 rakaat, dia main rakaat ketiga. Berarti dia ikut tu imam 2 rakaat saja. Tu imam bagi salam, dia bangun lagi 2 rakaat. Dia perhabis seorang-seorang. Itu sebahagian orang. Sebahagian orang dia tak perhabis seorang-seorang, dia masuk sah baru, dia masuk jemaah baru. Ada orang sebelah dia, dia masbuk macam dia undur belakang, dia ikut kawan tu balik. Itu ada sebahagian kitab kata boleh. Antaranya kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah. Qalyubi wa Umairah ada sebut. Jadi 2 cara. Betulkah solat bersendirian bagi orang yang tinggal berhampiran masjid tidak diterima? Kalau betul, berapa jaraknya? Tu dia. Ada hadis ahad, kalau tak silap riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sah semayang jiran masjid melainkan di dalam masjid. Siapa kata tidak sah tu?
mazhab Hanbali. La salata, tidak semayang. Tidak semayang, dia kata tidak sah semayang. Mazhab kebanyakan ulama selain daripada mazhab Hanbali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dia kata bukan tidak sah, tidak sempurna. Tidak sempurna semayang orang yang duduk dekat masjid, melainkan dekat masjid. Jadi soalan dia kata tak sah, betul ke tak? Betul menurut mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni dia agak cengeng. Siapa duduk dekat masjid semayang di rumah tak sah, kena main semayang di masjid. Kalau mazhab kita tak sempurna, lebih baik pergi semayang masjid, pahala banyak. Semayang di rumah pahala 1, semayang masjid pahala 27. Jadi dalam mentafsirkan hadis tu, ulama berselisih. Pendapat mazhab Hanbali tak sah terus. Pendapat 3 mazhab tidak sempurna. Macam dengan pi haji duit haram. Mazhab Hanbali tak sah, wajib haji tu kena ulang. Mazhab lain sah, pahala tak dapat. Jadi mazhab Hanbali ni agak cengeng. Jadi tidak la salata li jaril masjid illa fil masjid atau kama qal, tak sah menurut mazhab Hanbali, tak sempurna menurut mazhab Syafi'i dan 2 mazhab yang lain. 3 mazhab kata tak sempurna dengan arti pahala sikit. Kalau pergi sembahyang jemaah pahala 27, sembahyang seorang di rumah pahala 1. Jadi maksud dia tidak sempurna menurut 3 mazhab, tidak sah itu fatwa mazhab Hanbali. Kemudian dia tanya berapakah jarak yang kata dekat tu? Yang dengar azan. Jarak dia jarak dengar azan. Kalau rumah dia tepi masjid, orang bang dia dengar, dia kira jiran masjid. Kalau dia rumah dia jauh, orang bang dia tak dengar, dia bukan jiran masjid. Jiran masjid apabila azan dikumandangkan, dia dengar azan itu, maka dia adalah jiran masjid. Maka ketika itu dia kena pi semayang jemaah, baru dapat pahala banyak. Tak semayang jemaah, pahala sikit. Menurut 3 mazhab tak sah terus menurut mazhab Hanbali. Saya telah hadir kem solat jamak dan qasar. Menurut penjelasan penceramah tersebut agak mengelirukan. Keadaannya seperti ini. Saya dilahirkan di Sarawak tetapi telah dibesarkan dan menetap di Semenanjung. Mempunyai 2 orang anak. Anak pertama dilahirkan di Singapura. Tu dia. Pi rata Ada Ustaz Mek kamu cerita. Orang nak terona nak pergi menikah. Nak terona tu jenis tak semayang 5 waktu tu. Tu imam nak uji dia. Kamu semayang? Kata semayang. Lepas subuh apa? Dia tak mau jawab, dia tak erti. Tu imam kata lepas subuh Johor. Tu imam orang Jawa. Tu imam tanya pula, lepas Johor apa? Nak tahu nak jawab, lepas Johor Singapura. Tu imam abang lepas Johor apa? Maksud tu imam lepas sembahyang Zuhur sembahyang apa? Tapi tak sebut Zuhur, nak tak boleh. Zeng tak boleh sebut, dia sebut J. Johor. Lepas Johor apa? Lepas Johor Singapura terus. Orang Jawa yang kadang-kadang dia memang tak boleh sebut. Rezeki dia kata rezeki. Allahumma rizqni rizqan hasanan. Rezeki. Tu pun doa mustajab enggak? Rezeki dia kata rezeki. Rezeki datang. Anak pertama dilahirkan di Singapura dan anak kedua dilahirkan di Kuala Lumpur. Masalahnya, apabila saya ada tugas di Sarawak, saya tidak boleh jamak di sana kerana Sarawak adalah tempat kelahiran saya. Suami dan anak saya ikut sekalipun tidak boleh jamak. Begitu juga apabila kami ke Singapura juga tidak boleh jamak kerana tempat tumpah darah anak pertama. Kalau kami singgah di Kuala Lumpur pun kami tak boleh jamak. Benarkah fakta tersebut? Junior. Jenuh orang tu. Dia qasar jamak ni kita boleh lakukan ketika kita bermusafir. Tempat yang kita tak boleh qasar jamak ketika kita mustautin. Mustautin tempat kita lahir, tempat kita tinggal dan kita nak mati di situ, kita harap kubur kita di situ. Itu mustautin. Lagi satu tempat kita bermukim.
Kalau seorang perempuan duduk di sini, duduk di Sungai Bongkok ni, duduk di gurun, nikah orang Kuala Lumpur, duduk di Kuala Lumpur. Dia balik main sini sehari dua. Balik raya 2 hari. Balik cuti Jumaat Sabtu, Sabtu Ahad. Dia dah balik sana balik. Sini kampung dia, tempat kelahiran dia. Tapi dia dah tak duduk sini sebab dia menikah, duduk dengan lelaki dia akan mati di sana. Sana tempat mustautin, sini tempat bermusafir. Kalau dia main 2 hari, maka dia boleh qasar jamak di sini. Walaupun dia mak dia beranak dia di sini sebab dia pindah lah. Dia tak duduk sini lah. Dia hanya balik raya 2 hari ataupun dia balik musafir 2 hari. Dia tinggal ni 3 hari ke bawah, maka dia boleh qasar jamak sini sebab dia sudah tidak bermustautin di sini. Tempat dia tak ada qasar jamak, dia tempat mustautin, tempat dia duduk dan dia akan mati di situ. Itu satu. Tempat dia tak ada qasar jamak, tempat dia bermukim, dia singgah situ lebih pada 3 hari, 4 hari ke atas. Dia balik mai gurun 4 hari, 5 hari, 10 hari, seminggu. Sampai saja tak ada qasar jamak. Tu 2 keadaan kita tak ada qasar jamak. Jadi contoh yang lebih jelas, seorang pelajar. Seorang pelajar dia pergi duduk mengaji universiti. Dia duduk di gurun. Dia pergi mengaji universiti Kuala Lumpur, UM, UKM. Dia duduk sana setahun ataupun 6 bulan baru balik cuti. Setahun baru cuti. Dia nak habis mengaji sana 4 tahun. Berarti dia duduk sana sebagai seorang yang bermukim, bukan mustautin sebab dia bukan nak mati sana, bukan kubur dia sana. Dia balik sini. Balik main rumah dia, cuti 2 hari, Jumaat Sabtu ataupun Sabtu Ahad lah Kuala Lumpur, Sabtu Ahad. Dia boleh qasar jamak sini? Tak boleh. Pasal sini mustautin. Ni kampung dia, tempat dia dilahirkan. Dia masih duduk sini. Kalau mati sana balik dalam kubur sini. Lepas tu sini tempat mustautin. Walaupun dia balik sehari, dia tak boleh qasar jamak bila sampai di kampung dia. Kerana di tempat mustautin. Disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhazzab. Dalam membicarakan tentang mustautin dengan bermukim. Jadi kalau soalan yang dikemukakan di sini, dia kata, saya dibesarkan di Sarawak, menetap di Semenanjung. Mana Sarawak tempat dia tinggal lah. Kalau dia balik Sarawak kurang pada 3 hari, qasar jamak tempat tu. Sebab situ bukan tempat, walaupun dia lahir di sana. Kemudian mempunyai 2 orang anak. Anak pertama di Singapura, anak kedua di Kuala Lumpur. Masalahnya, saya ada tu, duduk di mana ni tak sebut. Dia duduk di Semenanjung, tak mana tak sebut. Kalau dia duduk di Semenanjung di Kedah, dia duduk di Semenanjung di KL, tempat dia duduk di situ adalah tempat dia mustautin nama dia. Di situ dia tidak qasar jamak. Tapi tempat dia bermusafir, dia pergi tang lain, boleh qasar jamak selama mana dia tak berhenti di situ kurang daripada 3 hari ataupun tak kurang daripada 4 hari. Kalau dia duduk di situ 3 hari ke bawah, silakan qasar jamak. Jadi kalau dia balik Sarawak, kerana Sarawak tu tempat sekadar tempat lahir dan dia dah tak duduk di Sarawak, dia boleh qasar jamak di sana dengan syarat tempat dia duduk situ kurang daripada 3 hari. Kalau dia balik Sarawak ada kursus di sana seminggu, sampai saja dah tak boleh qasar jamak kerana lebih pada 4 hari ke atas. 3 hari ke bawah boleh. Mana dalil 3 hari ke bawah ni? Nabi SAW qasar jamak di Mina ketika melaksanakan haji. Tu dalil disebut Sahih Bukhari Muslim, dipetik oleh kebanyakan ulama dalam kitab Majmu' Mughni Mu'tad, Kanzur Raghibin, matan syarah yang Hasyiah Qalbi Umrah. Sebut 3 kitab tu kata dalil yang ulama kita sebut 3 hari ke bawah kerana Nabi SAW qasar jamak 3 hari ke bawah ketika berada di Mina. Sebab tu melaksanakan haji. Jadi sekiranya kita duduk di gurun, kita pergi Kuala Lumpur, sebelum kita pergi kita dah niat, aku nak pergi Kuala Lumpur hanya sekadar 3 hari saja, aku tak mau lebih, sampai masih boleh qasar jamak di Kuala Lumpur. 3 hari qasar jamak. Tapi kita duduk di rumah, kita niat aku nak pergi Kuala Lumpur ni, aku nak duduk 4 hari, sampai saja dah tak boleh. Tak termasuk hari masuk hari keluar. Kalau masuk hari masuk keluar jadi 5, 3 campur 2, 5. Kita kata nak pergi duduk Kuala Lumpur seminggu, sampai saja tak boleh. Sampai bukan sampai rumah, sampai sempadan surul balad, sempadan qaryah atau sempadan daerah menurut pendapat sebahagian ulama. Jadi kalau secara soalan aku ni, dia balik Sarawak, dia boleh qasar jamak. Kenapa? Kerana Sarawak dia tempat dilahirkan. Bukan dia nak mati di Sarawak, dia dah ada menetap di Semenanjung. Dia akan duduk di situ dan akan meninggal di situ, dikuburkan di situ. Maka Sarawak sudah jadi tempat dia bermusafir. Silakan qasar jamak di Sarawak. Kalau tempat kita di tepi di Sarawak itu kurang daripada 3 hari. Kalau kita merancang nak duduk di Sarawak lebih daripada 3 hari, 4, 5, 6, seminggu, sebulan, setahun, sampai saja tak boleh qasar jamak. Sebagaimana pelajar universiti nak pergi duduk universiti, dia akan balik duduk sini. Dia duduk universiti 4 tahun, sampai terus tak boleh qasar jamak. Kami ke Singapura tidak boleh qasar jamak, kalau tidak pun tidak boleh qasar jamak. Benarkah fakta tersebut? Jadi kenyataan ni, soalan-soalan ni lebih jelasnya dalam qasar jamak dibicarakan.
Kita berhenti tanya dulu ke 10 lebih. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.